Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang baru sahaja berjumpa dengan channel saya, Aziz Riyadi. Saya ingin berkongsi dengan anda hari ini berkenaan dengan credit card, bagaimana credit scoring pada credit card. Sebab saya dapat banyak feedback atau pertanyaan berkenaan dengan credit scoring. So saya akan terangkan apa itu credit scoring dan bagaimana credit card ni antara salah satu cara untuk kita panggil apa? Improve atau bukan improve lah, lebih kepada untuk create credit scoring tu. Okay, so untuk anda yang baru jumpa channel saya ataupun baru datang visit saya punya channel, saya Aziz Riyadi. Saya berkongsi kepada ramai orang berkenaan dengan perusahaan kewangan dan saya harap anda boleh subscribe channel saya untuk dapatkan banyak lagi info-info pasal kewangan. Dan saya sangat suka kalau anda dapat bertanya soalan ke apa, so boleh tengok dekat komen, tuliskan kat komen, insyaAllah saya akan reply satu persatu lah. Okey, untuk tidak membuang masa, so saya ingin cerita pasal credit scoring. Apa maksud itu credit scoring? Okey, credit scoring ni sebenarnya adalah kita panggil record kita berhutang. Itulah pelik sikit kan, kenapa kita perlu ada record hutang ni. Okey, so bila cerita pasal kewangan, bila cerita pasal investment, bila cerita pasal nak beli rumah atau nak beli kereta, amount yang kita nak beli tu harga dia besar. Bila harga dia besar, jadi kita kena buat pinjaman. Sebab kalau kita tak ada duit tapi kita mampu bayar bulan-bulan, jadi kita buat pinjaman. So jadi bila nak pinjam bank ni, bank akan tengok kita punya record kan, record kita ni jenis yang macam mana, jenis yang bayar hutang, rajin bayar hutang ke, ataupun jenis yang bila bayar hutang lompang-lompang ke, ataupun macam mana, ataupun jenis bayar hutang tak bayar, buat hutang lepas tu tak bayar hutang terus ke, ataupun pernah kena saman ke apa ke kan. So kat situlah sebenarnya bank akan tengok kita ni sama ada dia nak bagi loan atau tidak. Jadi antara record ataupun database yang bank tengok adalah dia tengok dekat SECRIS ataupun SITOS, SECRIS ataupun SITOS. So link website SECRIS dan SITOS saya letak dekat description, anda boleh tengok lah. Okey, jadi kenapa kita perlu credit scoring tu? Pertama tadi, credit scoring tu diperlukan sebab bank nak tengok kita ni, record hutang kita ni cantik ke tak cantik. Jadi kat mana bank nak tengok? Dekat dua website tu lah, SECRIS atau SITOS. Macam saya prefer pakai SITOS lah. So download, boleh masuk, boleh dapat yang free punya ataupun boleh dapat yang bayar punya. So kalau yang bayar punya lebih detail, kita tahu apa yang tertunggak, kat mana yang ada baki, yang loan tak settle lagi, ataupun kita ada record saman ke tidak. Semua ada database kat situ. Sebab tu kalau anda yang mungkin pernah ada orang tanya saya ni nak buat loan tapi saya tak pernah buat loan sebelum ni, jadi bank kata saya tak ada track record, jadi dia susah nak apply loan. Okey, so kat sini lah sebenarnya gunanya untuk anda create credit scoring tu untuk buat loan. Okey, so saya salah satu cara adalah dengan menggunakan credit card. Okey, jadi bila ada credit card tu maknanya kita ada record hutang lah. Okey, cuma nanti saya akan ceritakan, anda tengok video ni sampai habis sebab takut nanti anda salah faham. Okey, saya dah cerita tadi kenapa perlunya credit scoring, sebab bank nak tengok kita punya financial behaviour. Apa maksud financial behaviour? Maksudnya adalah kebolehan untuk kita membayar, kan? Pertama, kemampuan kita untuk membayar. Satu lagi, kebolehan untuk kita membayar secara konsisten, kan? Sebab kalau kebolehan untuk kita membayar tu maknanya kebolehan untuk kita bayar balik hutang. Contoh, kita ada income katakanlah 3,000 sebulan. Jadi kebolehan kita untuk apply loan adalah mungkin yang boleh bayar sebulan RM1,000. Okey, RM10. Maknanya 3,000, RM1,000 you boleh bayar. Loan sampai RM1,000 you boleh bayar sebulan. Okey. Jadi kebolehan you untuk bayar setiap bulan pula macam mana? So dia nak tengok you punya track record. So kat situlah sebenarnya kita panggil credit scoring. Okey. So bagaimana pula credit card ni boleh bantu credit scoring? Okey, sebelum tu saya nak cakap kenapa bila ada credit scoring yang cantik, bank suka nak bagi loan. Okey, sebab bila dia tengok kita ni jenis kalau berhutang, kita bayar hutang setiap bulan, tak pernah miss. Jadi itulah bank suka. Sebab kalau bayar asyik tertunggak, bank tak suka. Sebab bank perlukan bayaran tu sebab kat situ ada keuntungan bank. Okey, so dia bagi pinjam duit, pertama dia nak balik duit dia, kedua dia mesti nak untung dekat interest ataupun kadar keuntungan. Okey, baik. Seterusnya, so basically anda dapat idea bahawa
Credit scoring sebenarnya untuk membantu anda untuk memudahkan apply loan, sebab bank tahu you boleh bayar dan you jenis yang suka ataupun yang jenis disiplin membayar hutang. Okey. So macam mana nak check credit scoring? So macam nak check credit scoring, anda boleh check dekat dua website ni lah, atau dua cara. Pertama online, satu lagi offline. Online pergi ke SeaCris ataupun ke Sitos, saya dah cerita tadi awal. Kedua, anda boleh pergi ke Bank Negara Malaysia, tapi sekarang ni COVID memang mungkin susah lah. So beli kat Bank Negara Malaysia tu ada kaunter yang mana anda boleh cocok je IC, nanti dia akan keluarkan print dia punya record kan. So kat situ adalah semua detail, yang tu free je. Kalau untuk SeaCris dengan Sitos, SeaCris saya tak sure, tapi Sitos dia charge you mungkin dalam RM25 lah macam tu. Tapi berbaloi sebab ada report tu semua. Okey. Macam mana anda nak dapatkan credit scoring ataupun record anda berhutang sekiranya sebelum ni anda tak pernah berhutang? So apa yang anda boleh buat? Pertama sekali, anda gunakan credit card. Maksudnya kalau katalah gaji anda RM3,000, anda call bank apa kan? Bank yang you mungkin yang paling senang adalah bank yang you masuk gaji. Kan? Kalau katalah Maybank lah, you call, ataupun kalau tak boleh walk in, you call Maybank, tanya dia, boleh tak saya nak apply credit card? Okey. So syarat dia, you kena apply paling minimum. Okey. Sebab you kena ingat, okey, bila talk about credit card ni, kena ingat syarat dia. Okey, kalau credit card ni, biasanya kalau orang yang ada credit card ni adalah tergolong daripada orang-orang yang income rendah. So kebanyakan dia punya mindset, credit card tu digunakan ataupun dia ada credit card tu hanya untuk emergency. So maksudnya kalau income tak cukup, boleh swipe credit card. Kalau ada emergency nak pakai duit, boleh pakai credit card. Which is benda tu sebenarnya tak bagus dan saya tak recommend. Okay? Tapi kalau hanya untuk credit scoring, okay. Sebab apa? Untuk dapatkan track record. Meminjam dan membayar balik. So nanti saya akan terangkan kemudian. Okey, kedua, orang yang ada high income. Tadi low income, high income. Orang high income ni sebenarnya dia ada credit card ni, dia sebenarnya untuk privilege. Privilege ni untuk kemudahan dia. So dia tak payah bawa cash banyak-banyak. Kedua, dia dapat point. Ketiga, dia dapat diskaun dan macam-macam. Dan orang yang banyak duit ni kalau pakai credit card, normally dia pakai lepas tu bayar terus. Dia bukan untuk emergency. Kalau emergency sekalipun, dia ada backup cash. Maksudnya dia swipe credit card, lepas tu dia bayar habis. So yang tu okey. Tapi kalau katakanlah you gunakan credit card ni, tiba-tiba you tak boleh bayar. Tak boleh bayar, you kena ingat credit card charge dia punya interest antara paling tinggi, 18% setahun. Tapi kadang-kadang kalau you tak perasan, dia tulis itu 1.5% sebulan. Kan? Nampak macam 1.5% interest dia. Tapi kena ingat, itu adalah sebulan. Bila sebulan, maksudnya kalau kali 12, 18% setahun. You bayangkan, kalau katakanlah you hutang RM1,000, you tak bayar, you kena charge RM180. Kalau you hutang RM10,000, you tak bayar, setahun dia akan charge RM1,800. You bayangkan. Sebab tu, kredit card ni sangat-sangat bahaya. Apa yang saya terangkan ni bukan untuk you sesuka hati pakai untuk kemudahan, untuk joli-joli, bukan. Pakai untuk tujuan utama tadi apa? Untuk create credit scoring. Kalau credit scoring, okey. Cara macam mana credit scoring? Okey, katakanlah you sekarang ni keluar tiap bulan you bayar bil hospital pula. Tiap bulan you bayar bil telefon, bil data kan, internet. Kalau mungkin ada Astro, mungkin you beli petrol, you beli apa-apa lagi lah yang mungkin untuk bulanan TMB kan, TMB ke Syabas ke kan, air semua everything kan. So yang tu semua charge kat credit card. Tapi yang tu semua adalah bil yang memang you bayar tiap bulan. Maknanya you bayar tiap bulan pakai cash. Jadi tukar kepada credit card. Maksudnya bila you apply credit card, nanti dalam Sitos punya record kan ada you berhutang. Contoh macam income, katalah income RM3,000, you boleh buat ada credit card limit RM5,000 katakan. Okey. So credit card limit RM5,000 tu sebenarnya adalah you punya hutang. Cuma credit card ni kalau you tak pakai, dia tak charge interest. Kat situ lah sebenarnya trik dia. So macam mana nak tahu kita ni jenis bagus bayar hutang? Maksudnya kita kena pakai. So pakai hanya untuk pakai yang you boleh bayar balik terus. Contoh you isi minyak katalah RM50. So isi minyak RM50, 2-3 hari lepas tu bayar penuh. Bayar bil telefon katalah RM100, internet ke apa kan. Lepas bayar pakai credit card, 2-3 hari lepas tu transfer tu pergi akaun credit card. Amount yang penuh. So pay as you use. Kan? Jangan pakai untuk emergency. So insya-Allah selepas beberapa bulan, katakanlah lepas 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, 6 bulan, so you punya record transaction tu dah ada dekat dalam Sitos punya
record. So kat situ nanti anda boleh tengok kan. So saya kat sini saya tunjukkan sedikit contoh lah. Contoh report daripada CTOS you boleh download, you boleh dapatkan online. Kalau you dapatkan full report kena bayarlah RM25. Kalau tidak yang free pun ada. So itu sebagai contoh. Okey. So jadi bila bank akan tengok record tu, dia kata okey you ada hutang kredit kad RM5,000. Lepas tu you pakai setiap bulan katakan RM500, RM600, RM500, RM600, tapi RM500 tu setiap bulan you bayar penuh. So dekat you punya record si Kris atau si TOS tu dia tulis tu 0000. Apa maksud 0000 tu? Itu maksudnya you tak ada tunggakan. Bila you tak ada tunggakan maksudnya you bayar hutang up to date. Jadi pinjam bayar sama juga. Kalau kita bayar loan kereta ke apa, bank nak macam tu. Bank nak orang tak ada tunggakan. Jadi bila tak ada tunggakan, bank kurang risiko daripada hilang duit. Maknanya dia dah bagi duit pinjam kan, tiba-tiba you tak bayar. So macam mana bank dapat untung? Betul tak? So bank akan suka dengan orang yang disiplin membayar. Jadi kat situ lah sebenarnya trik macam mana senang nak apply loan. You kena ada credit scoring, dan salah satu cara adalah dengan kalau tak pernah ada record sebelum ni, dengan gunakan credit card. Pay, tapi syarat ni ingat, pay as you use. You pakai, you swipe, you bayar terus. You pakai, swipe, beli barang ke apa, bayar terus. Bahayanya jangan sampai terjebak dengan online punya shopping. Kalau you terjebak dengan online shopping, saya tak tanggung. Dan saya nasihatkan, you kena ingat, kalau katakanlah you gunakan itu untuk credit scoring, gunakan untuk credit scoring. Jangan gunakan untuk shopping. Okay? So, itu pesanan saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh letakkan komen di bawah saya punya video ni. Ataupun anda boleh klik, ada link, link financialcoach.whatsapp.my. Anda boleh klik untuk dapatkan sebarang pertanyaan, dan insyaAllah saya akan bantu anda beri advice mengenai kewangan sekiranya anda perlukan. Okey, jangan lupa anda subscribe video saya, like, komen dan share kepada kawan-kawan anda yang memerlukan info ni. So, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.